Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Seperti biasa bersama dengan Cikgu Hidayah dalam kelas Tuition YPG kita pada hari ini. Tahniah dan syabas kepada semua yang telah masuk kepada kelas kita hari ini, dan ini adalah merupakan sesi kedua, bermaksud sesi pertama kita telah lalui di mana Cikgu telah beri dahulu soalan yang perlu anda cuba, dan sekarang adalah masa untuk anda menyimak kembali adakah jawapan yang anda telah buat itu betul ataupun salah. Sekiranya ada kesalahan, bolehlah buat pembetulan. Okey. So, seperti mana apa yang cikgu telah maklumkan, bahawa kita punya kelas YPJ hari ini adalah berkenaan dengan ulang kaji tentang penukaran asas nombor. Seperti mana yang kita tahu, ini adalah merupakan tajuk dalam tingkatan 4, iaitu tajuk yang kedua. Dan kebiasaannya, bab ini, soalan ini keluar dalam kertas 1. Dia adalah soalan wajib keluar. Jadi bagaimanapun pelajar perlu tahu teknik. Dia ada teknik bagaimana kita nak menukar daripada satu asas kepada asas yang lain. Jadi kita dah belajar dah sebenarnya sebelum ni, cuma sekarang ni kita nak memperkukuhkan lagi, okey, kefahaman kita. Baik, sekarang ni cikgu ada seperti yang kamu nampak di skrin. Okey, cikgu dah sediakan, kita ada asas lain, asas lain. Apa yang dimaksudkan dengan asas lain? Okey, penulisan asas ini cikgu nak kamu tahu dahululah. Okey, katalah contoh kita ada nombor 10. Nombor 10 seperti mana yang sebelum ini kita belajar 1 sampai 100 yang kita bilang biasanya, itu sebenarnya dalam asas 10 untuk pengetahuan kamu. Jadi asas 10 itu asasnya kita tulis di bahagian bawah sebelah kanan, penjuru kanan di bawah dengan kecil saiznya berbanding dengan nombor asas nombor asalnya, dia kecil. Mesti ada perbezaan saiz dekat situ. Jadi kalau asas 10 tu adalah nombor biasa, nombor normal sebenarnya. Jadi kalau misalnya tak ditulis nombor 10, asas 10, dengan kata lainnya, ia adalah merujuk kepada suatu nombor dalam asas 10. Kalau asas lain, wajib ditunjukkan. Contoh asas 7, contoh asas 6 dan asas 2 contohnya. Wajib ditulis asasnya berapa di penjuru kanan dengan saiz yang lebih kecil. Jadi ini yang dimaksudkan dengan penulisan asas nombor. Baik, kita ada di sini asas lain. Asas lain bermaksud asas selain daripada 10. So kita sekarang ni fokus kita adalah kita nak menukar. Jadi sekiranya kita diminta menukar daripada suatu nombor asas lain daripada 10 kepada asas lain selain daripada 10. Contoh kita ada nombor 37. Asas 7. Dia minta kita tukar 37 asas 7 kepada suatu nombor yang kita tak tahu asasnya 5. So ini yang dimaksudkan daripada satu asas lain kepada asas lain tanpa ada asas 10. Tetapi di sini cikgu nak tekankan asas 10 itu adalah merupakan kita punya transit. Apa yang dimaksudkan dengan transit? Walaupun penukaran asas itu tidak melibatkan asas 10, tetapi sebenarnya asas 10 itu adalah wajib sebagai suatu step di tengah-tengah perantaraan. Dengan kata lain, asas yang asal perlu ditukar dulu kepada asas 10. Daripada asas 10, barulah kita menukar kepada asas lain. Jadi dengan kesimpulannya bahawa kita perlu kuasai penukaran suatu nombor asas kepada asas 10 dan daripada asas 10 kepada asas lain. Jadi itu yang kita nak fokuskan di sini. Jadi di sini cikgu nak buat sedikit rumusan bagaimana kita nak menukar dari asas lain kepada asas 10. Teknik dia adalah menggunakan teknik jadual. Okey. So, yang dimaksudkan dengan jadual, kita perlu melukiskan kolom. Bilangan kolom yang dilukis adalah bergantung kepada bilangan digit. Contoh nombor 37. So, ada 2 digit, 3 dan 7. Jadi, kita perlu sediakan jadual dengan 2 kolom. Okey. So, setiap digit dia akan diletakkan dalam setiap kolom yang berbeza. Kemudian kita buat baris pertama adalah untuk nombor tersebut. Baris kedua adalah untuk apakah asas nombor tersebut? 7. Jadi 7 itu kita letakkan mula di belakang dengan kosong.
271. Macam tu. Begitu juga dengan nombor lain. Kalau nombor lain tu ada 3 digit, 1, 2, 5 contohnya, asas 5, bermaksud ada 3 kolom yang kita perlu sediakan. 1, 2, 3. Dan setiap digit angka itu kita letakkan pada setiap kolom berbeza. Okey, kemudian baris. Ini adalah asas, letakkan daripada belakang dengan mula kuasa kosong dan dia akan berturutan begitu. Okey, kenapa kita nak mula dari belakang? Supaya kita tahu turutannya berapa. Okey, so itu adalah teknik untuk menukar dari asas lain kepada asas 10. Nanti kita akan pergi next step seterusnya. Ini adalah basic yang awak kena tahu dahulu apa yang kita nak buat. Dari asas 10 pula kita nak tukar pada asas lain, kita menggunakan teknik pembahagian ke bawah. Yang macam ni tu. Okey, contoh dari asas 10. Nombor asas 10. 10 contoh, saya ambil contoh yang cikgu bagi tadi ni. 10. Kita nak tukar kepada asas 5 contohnya. Okey, jadi kita perlu bahagi 10 bahagi dengan 5. Ke bawah. 5 darab apa untuk dapatkan 10? 5 darab 2. So ada baki tak? Tak ada. So tiada apa yang ditolak ke tepi. So, kita bahagi lagi sebab ada lagi nilai, bahagi lagi dengan 5. So, nombor di tepi yang dibahagi tu sentiasa sama, bergantung kepada apakah asas yang kita nak jadikan dia. Kalau kita nak tukar kepada asas 5, kita kena bahagi 5. So, 5 nak darab apa untuk dapat 2? So, paling rendah adalah 5 darab 1. Tapi kita dapat nombor lebih daripada 2. So, kita tak boleh darab 1. So, kita kena darabkan dengan kosong. So, 5 darab kosong, kita dapat kosong. Kita mesti dapatkan hasil yang kurang daripada nombor yang kita nak hasilkan. Kalau dia tak dapat menghasilkan satu nombor yang tepat. Jadi, 5 darab kosong dapat kosong. Kita nak edikan 2, bermaksud ada balance 2. So, 2 dekat sini lah. So, yang ni tadi tak ada apa-apa balance. So, dia akan kosong kat situ. Okey? Tak ada apa-apa baki. Okey, so sehinggalah kita dapat paling bawah ni kosong. So, bermaksud nombor asas yang telah ditukarkan kita akan baca dari bawah ke atas. So, maksudnya nombornya adalah 20 kuasa 20 asas 5. Okey, so 10 asas 10 itu apabila ditukarkan menjadi suatu nombor asas 5, dia adalah bersamaan 20 asas 5. Okey, so apa yang nak cikgu tekankan di sini adalah tekniknya. So, ingat kalau nombor lain nak tukar pada 10, teknik jadual. Kalau daripada asas 10 nak tukar pada asas lain, pembahagian ke bawah. So, itu penting. Okey, kita nak tengok contoh soalan. Okey, kita bermula dengan contoh penukaran daripada suatu nombor asas lain, iaitu asas 3 kepada asas 10. So, ingat tadi, asas 10, ini asas lain. So, kita nak tukar kepada asas 10, guna teknik apa? Jadual. Okey, so kita akan buat jadual. Kolomnya itu bergantung kepada bilangan digit. So, kita kira ada 4 digit kan dekat sini. 2, 2, 1, 0 ada 4. So, bermaksud jadual yang kita perlu buat adalah mengandungi 4 kolom. Okey, so setiap kolom kita isikan dengan setiap digit yang ada. So, 2, 2, 1, 0. Okey, baris bawah kita lihat asasnya 3. So, ingat bermula daripada belakang. So, 3 kuasa 0, 3 kuasa 1, 3 kuasa 2, 3 kuasa 3. So, kita turutkan dia sehinggalah habis. Okey, so tadi cikgu stop sampai sini. Tetapi untuk mendapatkan nilai dia, dia ada penyelesaian seterusnya, langkah seterusnya di mana kita akan mengira hasil darab setiap pasangan. Yang dimaksudkan dengan setiap pasangan, kita akan buat atas bawah, atas bawah, atas bawah macam tu. So, jadi pasangan pertama 2 darab 3 kuasa 3. So, kita buat kurungan 2 darab 3 kuasa 3. Tambahkan setiap pasangan yang ada. So, pasangan kedua 2 darab 3 kuasa 2. Tambah, okay, pasangan ketiga 1 darab 3 kuasa 1. Tambah 0 darab 3 kuasa 0. Sebenarnya kalau dia ada melibatkan digit 0, so kita tak tulis pun tak apa sebab seperti mana kita tahu apa saja nombor darab 0 hasilnya adalah 0. Tapi tak apa, kita tulis sahaja. Okey, so apa yang dimaksudkan langkah seterusnya kita selesaikanlah. 2 darab 3 kuasa 3. 3 kuasa 3 27. 27 darab 2, so kita akan dapat 54. So 54 tambah 2 darab 3 kuasa 2, 9 darab 2, 18 tambah 3. So, kita tambahkan, ni kosong lah yang last sekali tu kosong.
So, kita dapat 54 tambah 18 tambah 3. So, kita akan dapat 75. Ni asas 10, tulis asas 10. Okey, tapi kalau macam cikgu cakap tadi, kalau asas 10 tak tulis pun tak apa. Tapi kita standardkan, kita tulislah. Okey, sebab bimbang nanti kalau asas lain awak pun terikut-ikut, tak tulis juga. Okey, untuk soalan B, okey, pun samalah, kita menggunakan teknik yang sama sebab dia nak tukar kepada asas 10. Jadi kita menggunakan teknik jadual. Jadual bergantung kepada bilangan kolom, tengok digit pun sama 4, so maksudnya ada 4 kolom. Okey, so setiap kolom kita isi dengan setiap digit lah. Okey, dan baris di bawah kita akan lihat dia punya asas. So mula daripada belakang, kuasa kosong 7 kuasa 1, 7 kuasa 2, 7 kuasa 3. Dan ulang langkah yang sama. Jadi cikgu nak kamu teruskan, bagi siapa yang belum buat soalan B, kamu teruskan berapa yang kamu dapat, tolong tunjukkan dekat cikgu. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Baik, soalan seterusnya ini kita nak tukar daripada asas 10 kepada asas lain. So, ingat tadi 10 dekat sini nak tukar kepada asas lain, kita guna teknik apa? Pembahagian ke bawah. Okay, untuk pembahagian ke bawah ni dia agak perlu tumpuan sedikit sebab dia agak berbeza dengan apa yang kamu belajar sebelum ini. Jadi, kalau kamu perhatikan daripada asas 10 dia nak tukar kepada asas 3. Jadi pembahagian ke bawah maksudnya 89 bahagi dengan asas apa yang kamu nak tukar. So bahagi dengan 3. Okay, so 3 ni kena mahir sifir. 3 darab berapa? Kita mulakan dengan 8 dahulu. 3 darab berapa untuk dapat 8? Sekiranya tak ada jawapan yang tepat, paling hampir dan hasilnya mesti kurang daripada 8. So, 3 darab 3 dah 9, lebih tak boleh. So, 3 darab 2. Kita akan dapat 6 kan? So, ada balance 2 di sini. 2 combine dengan nombor belakang 9. So, maksudnya 29. 3 darab berapa nak dapat paling hampir? 29. So, 3 darab 9 lah kan? So, 9 kita dapat 28 kan? So, 28. Kita nak jadikan dia 29, maksudnya balance-nya ada 1. So, tolak ke tepi. Bakinya ditolak tepi. Kemudian 29 masih ada lagi. So, kita bahagi lagi dengan 3. So, kita akan dapat 9 lah dekat sini. 3 darab 9 kita akan dapat. Minta maaf, sini adalah 27 sebenarnya. Bukan 28. Ni 9. Tapi hasilnya 27. So, balance-nya adalah 2. Okay, so sini 3 darab 9, 27. Okay, so kita nak jadikan dia 29, baki dia 2. Okay, so 9 bahagi lagi dengan 3. So kita dapat tepat 3 darab 3 dapat 9. So tiada baki, kosong. Bahagi lagi dengan 3. So kita darab dengan 1, kosong. So ada saya pindahkan ke sebelah sini sebab tak muat. So selagi ada nombor, walaupun 1 kita kena bahagi lagi dengan 3. So di sini kita letakkan dengan kosong. So 3 darab kosong dapat kosong. So bakinya adalah 1. So baca dari bawah ke atas. So start daripada 1 ke atas. So dia jadi 1, 0, 0, 2, 2, asas 3. Okay, so ini adalah jawapannya. Alright, so itulah dia cara pembahagian ke bawah. Okay. Begitu juga untuk soalan yang ini. Soalan ini daripada asas 2 kepada asas 8. So, asas 2 kepada asas 8 ni, dia sebenarnya boleh digunakan dengan menggunakan kalkulator. Tapi oleh kerana ini adalah soalan subjektif, jadi kita menggunakan teknik pembahagian ke bawah. So, sama juga, okay, cikgu akan tunjuk 100. Cuma perlu diingatkan di sini, untuk asas ini, sila perhatikan, pastikan tidak tertinggal satu pun. 101, okay. Asas 2, ini asas 2. Nak tukar kepada asas 8. Nampak tak? Nak tukar kepada asas 8 kan? 2 nak tukar kepada asas 8. Asas lain nak tukar kepada asas lain. So, ingat dia mesti ada transit 10. Macam tu. Okay, so, macam mana pun daripada asas 2 tu kita perlu tukar dulu kepada asas 10. Dengan cara jadual. Ini pembahagian ke bawah. Ingat tu. So, kita buatlah satu-satu. 1001101. Okay. Guna kaedah jadual. So, kita bahagikan semua kepada kolom-kolomnya. Okay.
So, kita ada berapa kolom dekat situ? So, ini asas 2. So, 2 kuasa kosong. 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3, 2 kuasa 4, 2 kuasa 5, 2 kuasa 6. Okey, so di sini cikgu nak ajar sedikit teknik. Mana yang ada kosong tu kita tak perlu buat. Okey, so cikgu buat cross di sini. So, yang mana yang kosong tu kita akan tanda. So, kita nak jimat masa tak payah. Sebab apa? Rasionalnya apabila sebarang nombor di darab kosong, kita akan dapat kosong. So, kita buat yang mana yang ada sahaja. So, dia akan jadi pasangan pertama 1 darab 2 kuasa 6. Okey, so pasangan pertama didarabkan tambah. Pasangan seterusnya 1 darab 2 kuasa 3. Okey, tambah 1 darab 2 kuasa 2. Okey, tambah 1 darab 2 kuasa kosong. So, ada 4 pasangan sahaja selain daripada kosong. So, 2 kuasa 6. Tekan kalkulator sahaja. 2 kuasa 6 kita dapat 64. Okey. Tambah 8. 2 kuasa 3, 8. Tambah 4, tambah 1. So, 64 tambah 8 tambah 4 tambah 1. So, kita dapat 77 asas 10. So, kita dah menukar kepada asas 10. So, next step daripada asas 10, kita akan tukar kepada asas 8. So, dengan menggunakan pembahagian ke bawah, okay, cikgu buat di sebelah kanan. So, 77 bahagi 8. Dia bergantung kepada apakah asas yang kita nak jadikan dia. Kalau nak tukar pada asas 8, kena bahagi 8. So, paling hampir. 8 darab berapa nak dapatkan paling hampir 77? Okay, so 8 darab 9 letak. So, 8 darab 9, kita dapat 72. Jadi, bakinya adalah 5, kita tolak ke tepi. Okey. Bahagi lagi dengan 8. Okey, sebab nombor 9 masih ada nilai. So, 8 darab berapa nak dapat paling hampir 9? 8 darab 1. 8 darab 1 dapat 8. Kita nak edikan dia 9. So, maksudnya ada baki 1. Tolak ke tepi 1. So, masih lagi ada nilai, bahagi lagi dengan 8. Cuma sekarang kita darab dengan kosong lah. So, 8 darab kosong dapat kosong, baki dengan 1 kita dapat 1. Okey, so selesai apabila kamu dah berakhir dengan kosong. So, baca dari bawah ke atas. Okey, so jawapannya adalah 115 asas 8. So, selesai. Baik, itulah dia kelas kita atau pembelajaran kita hari ini. Kita nak ulang kaji bagaimana kita nak menukar dari satu asas lain kepada asas lain, dan di situ juga kita belajar bagaimana fungsi asas 10 sebagai transit. Walaupun nak tukar pada asas lain, kita mesti tukar dulu kepada asas 10. Okey. So, baik. Jadi, untuk pengukuhan mana yang salah, tolong betulkan, dan mana yang belum buat, tolong tulis semula. Sharekan, saya akan sharekan video ini dan juga slide yang saya gunakan ini. Okey. So, sekian sahaja kelas kita hari ini. Terima kasih sekali lagi. Tahniah kepada yang hadir yang mengikuti kelas kita hari ini. Sekian sahaja. Assalamualaikum dan terima kasih.